Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar 1 Yohanes babak 3. Anak-anak Allah. Ketahuilah bahawa Allah Bapa sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita sehingga kita diakui sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia ini tidak mengenal kita, kerana dunia ini tidak mengenal Allah. Sahabat-sahabat yang aku kasihi, kita sekarang anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum jelas. Tetapi kita tahu bahawa apabila Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia, kerana kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang mempunyai harapan ini kepada Kristus menjaga dirinya supaya suci. Sebagaimana Kristus itu pun suci. Sesiapa yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, kerana dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Kamu tahu bahawa Kristus datang untuk menghapuskan dosa manusia, dan bahawa pada dirinya tidak ada dosa. Oleh itu, setiap orang yang hidup bersatu dengan Kristus tidak terus-menerus membuat dosa. Sesiapa yang terus-menerus berbuat dosa tidak pernah melihat Kristus ataupun mengenal Dia. Anak-anak aku, janganlah biarkan sesiapa pun menipu kamu. Sesiapa melakukan kehendak Allah, dia anak Allah, seperti Kristus. Sesiapa terus-menerus berbuat dosa, dia anak iblis. Kerana iblis berdosa sejak permulaan. Justru untuk hal ini, anak Allah datang bagi memusnahkan pekerjaan iblis. Sesiapa yang menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, kerana sifat Allah sendiri ada padanya. Kerana Allah itu bapaknya, dia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Inilah perbezaan antara anak Allah dengan anak iblis. Sesiapa tidak melakukan kehendak Allah atau tidak mengasihi saudaranya, dia bukanlah anak Allah. Saling mengasihi. Ayat 11. Inilah perkabaran yang kamu dengar sejak permulaan. Kita harus saling mengasihi. Janganlah kita seperti Kain. Dia menjadi anak iblis dan membunuh adiknya sendiri, iaitu Abel. Mengapa Kain membunuh adiknya? Kerana perbuatan yang dilakukannya salah, tetapi perbuatan yang dilakukan adiknya benar. Oleh itu, saudara-saudara aku, janganlah hairan jika orang di dunia ini membenci kamu. Kita tahu bahawa kita hidup dan sudah meninggalkan kematian, kerana kita mengasihi saudara-saudara kita. Sesiapa yang tidak mengasihi saudaranya masih dikuasai kematian. Sesiapa membenci saudaranya, dia pembunuh. Kamu tahu bahawa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Dengan jalan ini, kita mengetahui cara mengasihi orang lain. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Oleh itu, kita harus juga menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Jika seorang kaya melihat saudaranya yang miskin
memerlukan pertolongan, tetapi tidak mahu menolong saudaranya itu. Bagaimanakah dia dapat berkata bahawa dia mengasihi Allah? Anak-anak aku, janganlah kita mengasihi hanya dengan kata-kata belaka. Kita harus saling mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan. Keberanian di hadapan Allah. Ayat 19. Demikianlah caranya kita tahu bahawa kita tergolong sebagai anak-anak Allah yang benar. Dan hati kita tenang di hadapan Allah. Jika hati nurani kita mengalahkan kita, maka kita tahu bahawa Allah lebih besar daripada hati nurani kita dan bahawa Dia mengetahui semuanya. Oleh itu, sahabat-sahabat yang aku kasihi, jika hati nurani kita tidak mengalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan penuh keberanian. Kita menerima apa yang kita minta daripadanya kerana kita taat kepada perintahnya dan kita melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Inilah perintahnya. Kita harus percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Dan kita harus saling mengasihi seperti yang diperintahkan Kristus kepada kita. Sesiapa yang taat kepada perintah Allah hidup bersatu dengan Allah. Dan Allah hidup bersatu dengan dia. Kita tahu bahawa Allah hidup bersatu dengan kita kerana Dia telah mengunai kita rohnya. Kita tahu bahawa Allah hidup bersatu dengan kita kerana Dia telah mengurniakan kita rohnya. Ya, ini sungguh baik. Dia mengurniakan rohnya kepada kita supaya kita boleh hidup seperti yang Dia arahkan. Sekian, terima kasih. Shalom.